Hadis yang ke-6 daripada Hadrat Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda, 3 orang yang tidak ditolak doa-doa mereka: seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka, seorang imam pemerintah yang adil, dan doa seorang yang dizalimi. Allah SWT akan mengangkat ke atas awan dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, dan Allah akan berfirman, demi kemuliaanku, pasti aku akan menolong kamu walau selepas berapa ketika demi suatu musibah. Kerana dalam kitab Durul Maut itu terdapat hadis yang dimungkinkan daripada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Ramadan tiba, keadaan Nabi SAW akan berubah. Baginda akan menambahkan solahnya, sangat merendah diri dalam berdoa, dan keadaan dikuasai oleh perasaan takutkan Allah SWT. Dalam hadis yang lain, beliau berkata bahawa sehingga ke akhir Ramadan baginda tidak akan ke tempat tidur. Menyatakan dalam sebuah hadis bahawa dalam Ramadan Allah SWT memerintahkan para malaikat penanggung arash supaya meninggalkan ibadat mereka masing-masing dan mengaminkan doa-doa orang yang berpuasa. Mereka dapat diketahui daripada banyak hadis bahawa doa-doa dalam Ramadan diterima secara khusus. Tidak ada apa-apa keraguan lagi dalam penyempurnaan perkara ini, kerana Allah SWT telah berjanji, dan janji itu diberitakan pula oleh seorang rasul yang benar. Walau bagaimanapun setengah orang mungkin telah berdoa untuk tujuan tertentu, tetapi doa tidak juga ditunai. Dengan sebab itu janganlah pula mereka terfikir bahawa doa tidak dikabulkan. Sebaliknya, hendaklah mereka cuba memahami erti kata sebenar penerimaan sesuatu doa. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang Islam berdoa dengan syarat ia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim dan tidak juga berdoa untuk sebarang dosa, maka Allah SWT akan berikan kepadanya salah satu daripada 3 perkara. Sama ada dia mendapat apa yang telah didoakan, atau sebagai ganti daripada doa itu satu musibah atau keburukan akan dijauhkan daripadanya, atau di akhirat nanti pahala akan diberikan mengikut kadar doa itu. Adalah nyatakan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil seorang hamba dan firman, wahai hambaku, aku telah memerintahkan kamu supaya berdoa, dan aku juga telah berjanji untuk menerima doa itu. Adakah engkau telah berdoa kepadaku? Dia akan berkata, ya, saya telah berdoa. Maka Allah SWT berfirman, tiada satu doa pun yang engkau telah pohon yang aku tunaikan. Kamu telah meminta supaya sekian-sekian kesusahan dijauhkan, maka aku telah sempurnakan permintaan itu di dunia. Dan kamu telah minta supaya kamu dilepaskan daripada suatu kerisauan, tetapi kamu tidak tahu pun kesan daripada permintaanku itu. Aku telah tetapkan gantian untuk doa itu dengan sekian-sekian ganjaran. Rasulullah SAW bersabda bahawa sehingga satu demi satu doa-doanya akan diperingkatkan dan akan diberitahu satu adalah doa yang telah disempurnakan di dunia, ataupun doa digantikan dengan ganjaran diberi akhirat. Melihat ganjaran dan pahala yang begitu banyak, si hamba itu akan berkeinginan, alangkah baiknya jika tidak ada satu pun daripada doa dikabulkan sewaktu di dunia dulu, agar mendapat ganjaran yang begitu banyak di akhirat. Ringkasnya, doa adalah satu perkara yang sangat penting. Kelalaian terhadap doa adalah satu kekurangan dan kerugian yang sangat besar. Dan nyatalah bahawa jika kita belum melihat tanda-tanda doa itu diterima, maka janganlah kita merasa hampa. Dalam hadis yang panjang yang akan diterangkan dalam bahagian penutup nanti, dapat diketahui juga bahawa Allah SWT memerhati kemaslahatan hambanya. Jika pemberian perkara yang diminta itu ada kebaikan untuknya, maka akan diberikan. Jika tidak, maka tidak akan diberikan. Ini pun satu ihsan Allah Ta'ala yang besar kepada kita. Kadang-kala kerana kurang penelitian, kita akan meminta suatu perkara yang tidak sesuai untuk kita. Di samping itu, ada satu perkara yang lagi yang mustahak dan penting untuk diambil kira. Banyak di kalangan kita, khasnya wanita, terlibat dengan satu penyakit, iaitu kadang-kadang apabila dalam keadaan marah dan pusing, mereka akan berdoa keburukan untuk anak-anak dan orang-orang lain. Adalah dia diingat bahawa di sisi Allah Ta'ala setengah waktu merupakan masa yang khusus bagi penerimaan doa. Oleh itu, apa-apa sahaja diminta pada masa itu akan dikabulkan. Si jahil itu pada mula telah menyumpah anaknya sendiri, dan apabila anaknya mati atau terkena apa musibah, dia ke sana ke sini menangis, dan tidak ada pun dia terfikir bahawa musibah itu adalah perkara yang telah diminta sendiri dalam doanya. Nabi SAW bersabda, janganlah berdoa keburukan untuk dirimu sendiri, anak-anakmu serta harta hambamu, dan
Jangan pula nanti doa itu dipinta dipinta ketika waktu khusus penerimaan doa oleh Allah SWT. Perhatian lebih besar yang perlu kita diberi khusus pada bulan Ramadan untuk mengelakkan diri pada berdoa keburukan pada bulan ini. Daripada sepanjang bulan ini banyak sekali terdapat masa khusus diterima oleh Allah SWT. Ada Umar radhiyallahu meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa dalam bulan Ramadan, siapa yang mengingati Allah SWT akan diampun dosanya, dan siapa yang meminta sesuatu daripada Allah Ta'ala dia tidak akan dihampakan. Satu hadis dipetik dari kitab Tarikh yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahawa pada setiap malam Ramadan seorang penyeru akan menyeru, wahai mereka yang mencari kebaikan, berilah perhatian dan majulah terus. Wahai mereka yang mencari keburukan, cukuplah dan insaflah. Dari itu malaikat disebutkan akan berkata, adakah siapa inginkan keampunan supaya dia diampunkan? Adakah siapa ingin bertaubat supaya taubat yang diterima? Adakah siapa ingin memohon supaya permohonan akan dikenankan? Telah diriwayatkan dalam terdapat satu lagi perkara yang sangat penting dan tak perlu diberi perhatian, iaitu terdapat beberapa syarat untuk penerimaan doa seorang. Sekiranya syarat itu tidak disempurnakan, maka kebiasaan doa itu akan ditolak. Antara ialah makanan yang haram. Dengan sebab doa akan ditolak, Nabi SAW bersabda, banyak sekali orang yang berada dalam kesusahan menadah tangan ke langit memohon doa yang berkata, Ya Allah, Ya Allah, tetapi makanan yang haram, minuman yang haram dan pakaian juga haram. Dalam keadaan itu bagaimana mungkin doa diterima? Ahli sejarah menuliskan bahawa di bandar Kufah terdapat satu kumpulan orang doa mereka mustajab. Sekiranya mana-mana gubernur dilantik merintah mereka secara zalim, mereka berdoa keburukan ke atasnya, lalu dia pun akan musnah. Bila Hajjaj yang zalim itu telah berkuasa atas mereka, maka telah mengadakan satu jamuan dan kumpulan tersebut telah dijemput secara khusus. Bila mereka telah selesai, Hajjaj telah berkata, sekarang saya telah selamat daripada doa keburukan mereka, kerana makanan yang haram telah masuk dalam perut mereka. Sementara itu, renunglah rezeki yang halal pada zaman ini. Pada setiap waktu, riba pun diusahakan supaya menjadi halal. Para pegawai menganggap rasuah dan para peniaga pula menganggap penipuan itulah perkara yang baik. InsyaAllah.